Aku begitu resah di tempat kerja. Tak tahulah kenapa. Sebelum ini tak begitu. Adakah akan berlaku sesuatu terhadap aku atau kepada emak? Aku amat bimbang jika berlaku sesuatu kepada emak kerana emak dah uzur. Usia emak dah banyak dan dia sakit yang tak boleh disembuhkan. Emak sakit Parkinson yang dijaga oleh suamiku yang tak bekerja. Itulah yang membimbangkan diri aku ini. Aku bimbang emak tak diurus dengan baik oleh suami aku kerana emak tak berupaya melakukan sendiri di dalam banyak perkara. Bas kilang yang membawa aku pulang pada petang itu aku rasakan sangat perlahan. Terasa amat lambat untuk tiba di rumahku. Jam pula di merata jalan, apatah lagi di lampu isyarat. Kenapa sangat lambat pula bas bergerak hari ini? Hati aku diruntun-runtun rasa tak sabar untuk bertemu emakku. Adakah sesuatu perkara berlaku kepada emak sehingga aku tak sabar untuk bertemu dengannya? Oh mak, harap-harap mak selamat. Dan rasa resah itu sekadar mainan perasaan aku saja. Aku amat terkejut ketika aku berada di hadapan pintu. Apabila aku tiba, pintu rumahku dikunci. Tak seperti selalu. Selalu ia sentiasa terbuka sehingga aku pulang dari kerja. Tapi kali ini aku terpaksa membuka dengan kunci pendua yang sentiasa berada di dalam beg tanganku. Susah pula kali ini untuk mangga itu terbuka. Sebaik saja pintu terbuka, mataku tak lepas-lepas mencari kedudukan emak. Selalunya dia duduk di kerusi di ruang dapur itu. Tapi kali ini dia tak ada di situ. Di manakah mak menghilang? Aku memanggil-manggil nama mak, namun tak ada jawapan. Agak lama aku mencari. Tiba-tiba aku terdengar suara mak mengerang kesakitan dari dalam bilik air. Aku segera bergegas ke bilik air. Aku dapati diri emak terlantar di lantai. Mak! Mak! Aku menjerit memanggil emak dan aku segera memangku kepala mak dan terus keribaku. Kenapa mak? Kenapa? Oh mak! Mak! Ratap aku sambil memeluk diri mak. Aku lihat ada darah mengalir di dahinya. Aku capai tuala di dinding. Aku kesak darah itu dengan tuala. Tak mudah ia kering dan masih mengalir darahnya. Aku heret mak dengan tenaga wanitaku ke ruang tengah. Aku balut luka mak dengan perca kain dan aku sapukan minyak supaya darahnya berhenti. Kelihatan darahnya berhenti mengalir. Tetapi mak tetap mengaduh kesakitan. Patutlah hati aku tak tenang ketika bekerja tadi. Inilah puncanya. Rupa-rupanya mak ditimpa musibah. Kata makku, dia ke bilik air untuk berwuduk. Tapi tak semena-mena kakinya tergelincir akibat licin dan dia terus rebah. Dia tak berupaya untuk bangun sendiri kerana mak tak ada kudrat untuk melakukannya. Mak sekadar menunggu aku atau suami aku untuk menolongnya. Tapi di manakah suamiku? Kemanakah dia menghilang? Patutlah pintu rumah berkunci. Tergamak dia meninggalkan makku seorang diri ketika sakit. Tergamak dia meninggalkan emakku seorang diri ketika sakit emak semakin teruk. Berkali-kali aku berpesan, emak jangan ditinggalkan keseorangan. Emak perlu dibantu dalam banyak perkara. Makan dan minum emak kena disuapkan. Begitu jugalah dalam soal-soal yang lain. Emak tak mampu buat sendiri kerana tangan emak tak henti-henti menggeletar. Lagi pula, mana mak ada tenaga untuk melakukan semua itu? Sebab dia dah uzur. Sekarang, seolah-olah suami aku meninggalkan emak seorang diri dan beranggapan emak boleh melakukan semua kerja tanpa dibantu olehnya. Lebih
Aku bukan menuduh, tetapi inilah hakikatnya. Kalau pada hari-hari aku tak bekerja, sepanjang hari aku akan menjaga emak. Aku rela. Suamiku nak ke mana-mana, pergilah. Aku tak pernah melarang. Aku tahu dia bosan duduk di rumah dan mungkin dia bosan juga menjaga emak. Apa nak kata lagi? Itu pilihan dia. Dia memilih untuk menjaga emak dan mengizinkan aku bekerja. Tak apalah, aku berkorban sedikit demi emak. Sedangkan pada asalnya, emak sendiri tidak begitu senang dijaga oleh suamiku itu. Ini menyebabkan aku memuja emak. Kataku, aku tak mampu membuat dua kerja dalam masa yang sama. Pertama, aku kena menjaga emak. Dan keduanya, pada masa yang sama, aku terpaksa bekerja mencari nafkah. Aku pada asalnya telah berbincang dengan suamiku supaya dia saja yang bekerja, manakala aku di rumah akan menjaga emakku. Tetapi dia menolak cadangan aku itu. Akhirnya aku terpaksa mengalah dan meletakkan kepercayaan kepada suamiku yang dia boleh menjaga emakku. Namun apa yang berlaku? Lihatlah, emak diabaikan dan dibiarkan, sedangkan dia pula menghilangkan diri entah ke mana. Malam itu suami aku pulang agak lewat. Saat itu amat aku nantikan. Berlakulah pertengkaran dengan suamiku. Setelah lama aku bersabar. Dah lama aku geram dengan perangainya. Aku cuba memberanikan diri demi kasih sayang aku kepada mak. Sebelum ini, aku amat takut untuk bersuara. Apatah lagi mahu bertindak. Entah di manakah hilangnya rasa takut itu yang menghantui fikiran aku selama ini. Demi mak, aku rela lakukan apa saja kerana nasib emak perlu dibela. Dah lama aku perhatikan tingkah lakunya pada mak, sehingga aku berdendam sendiri. Aku cuma menegur sikapnya dan mengingatkan semula tanggungjawab dia terhadap emak. Aku tak bermaksud mahu mengungkit kesilapan dia itu. Tapi apabila dia tak henti-henti menuduh aku ini yang bersalah, aku terpaksa menyebutnya. Ada 1-2 perkara yang dia tak tertahan dengan teguranku dan menafikan tuduhan aku itu, sehingga dia meninggikan suaranya. Apa guna tinggikan suara dan menafikannya, sedangkan dia melakukan begitu terhadap emakku? Mana janji dia mahu menjaga mak sepenuhnya? Mana dia? Kalaulah dia mempunyai tanggungjawab, dah tentu dia tak akan tinggal mak seorangan. Dah tentu mak tak akan terjatuh di dalam bilik air sehingga beberapa anggotanya telah berdarah. Sekarang, suami aku telah menjadi seorang pendusta dan telah memungkiri segala janjinya. Apakah tuduhan aku terhadap dirinya itu tidak benar? Sebenarnya terbuku di kalbumu, apakah arti linang air mata di pipimu? Ucapkanlah padaku, tak bisa kurungkannya. Rahasia yang kau pendam itu, sebenar-benar perasaanmu, pengorbanan yang kau lakukan untuk dewasakanku hanya bisa ditanggung hati ibu.
bisa ditanggung hati ibu. Ibu telah tahu telan lara dan terima segala dugaan dan badai yang melanda. Duhai ibu, Letiran aku itu bertujuan aku mahu dia sedar dan berubah. Rupa-rupanya berlaku di sebaliknya. Suaranya semakin tinggi dengan menuduh aku sengaja merekakan cerita supaya dia mendapat malu. Semuanya diperhatikan oleh emak tanpa bersuara. Suamiku mengambil rotan yang tersangkut di dinding. Apalagi tubuh aku dibedalnya bertalu-talu. Aku menjerit-jerit kesakitan dan mak merapati aku serta memelukku. Mak cuba menghalang, tapi apa saja yang disebut oleh mak dia tak endahkan. Malah amarah dia semakin menggila. Akhirnya berbalar-balar tubuhku dengan mataku lebam di sebelah kanan. Apa yang mampu aku lakukan? Aku menangis dan terus menangis mengenangkan nasibku dan nasib makku. Aku sangkakan cukuplah begitu hukuman dia terhadap aku. Namun sesuatu di luar jangkaan telah terjadi. Dia mencapai sebilah gunting yang berada di atas meja pada mesin jahit. Lalu diguntingnya rambut aku. Aku hanya menjerit dan cuba untuk melarikan diri. Tapi rambutku dipegar. Sakit. Terasa sangat sakit kulit kepalaku. Aku sekadar menyaksikan gumpalan rambutku yang bertaburan jatuh dari kepalaku ke permukaan lantai. Mak! Aku hanya mampu memanggil nama mak dan aku menangis teresak-esak. Inilah dahsyatnya hukuman yang patut aku terima, yang bukan daripada kesalahan aku itu. Kau kejam, suamiku, kau kejam. Kau tak berperi kemanusiaan. Kau pandas baran mengikut nafsu syaitan. Sekurang-kurangnya malulah pada emak kerana semua itu berlaku di hadapannya. Lupakah dia, mak juga yang memberi restu apabila aku menerima dia sebagai suamiku. Sedangkan dia dulu berstatus duda. Aku tak pernah pun mengenalinya sebelum ini. Cuma setelah diperkenalkan oleh emakku kepadaku. Akhirnya, inikah balasan dia terhadap aku dan emak aku. Kau dah lupa ke semua tu? Sekurang-kurangnya, hormatilah mak yang telah banyak mengalah sebelum ini dan dia sedang sakit. Adakah dia terfikir bahawa emak berdiam diri kerana mak tak berperasaan? Tak. Mak bukan macam tu. Sebenarnya, mak dah muak dengan perangainya. Berbuih-buih mulut mak memberi nasihat. Namun tak pernah pun dia ikut. Malah, panas barannya semakin menjadi-jadi. Tindakannya di luar batasan sehingga mak terasa ngeri dan seolah-olah tak sanggup emak melihatnya lagi. Apa daya upaya mak, dia terpaksa menghadapi semua itu. Kerana kemanakah lagi emak harus pergi? Emak tak ada sesiapa yang mengambil berat tentang dirinya selain aku. Esoknya aku tak bekerja. Aku dan emakku ke klinik untuk mendapatkan ubat dan aku diberi 2 hari cuti sakit. Bibirku yang berdarah dan mataku yang lebam itu, aku katakan aku terjatuh di bilik air. Setelah doktor menjalankan pemeriksaan, aku diberikan ubat. Aku malu mahu bercakap benar bahawa aku telah dipukul oleh suamiku demi mahu menjaga maruahnya.
Apa yang akan berlaku sekiranya aku bercakap benar? Dah tentu doktor itu akan beri cadangan kepada aku untuk aku buat laporan polis saja. Jika peristiwa ini berlanjutan hingga ke situ, dah tentu kami akan ke mahkamah untuk dibicarakan. Memang, menang atau kalah dalam perbicaraan itu adalah soal kedua. Soal pertama, suami aku akan bertambah panas baranya dan dia sanggup melakukan apa saja dan mungkin dia sanggup mencederakan emakku pula. Inilah yang paling aku takuti sekali, kerana bagiku, emak adalah segala-galanya selepas ayah pergi. Dialah tempat aku mengadu dan tempat aku meletakkan kasih dan sayang bagi menggantikan diri ayah. Kini, kasih sayang itu semakin menebal sejak emak sakit dan sejak kami dianiaya oleh suamiku itu. Mak, maafkan aku kerana memilih dia. Emak pula janganlah menyesal kerana memilih dia untuk jodohku. Biarlah zahir batin kita tersiksa, namun semua itu ujian dari Tuhan. Aku sentiasa berdoa kepada Allah agar sikap suamiku itu akan berubah. Aku juga berdoa supaya mak cepat sembuh. Mak, aku sayangkan mak. Aku tak akan tinggalkan mak lagi selepas ini. Oh, kenangan, kenangan mengusik jiwa ku terhempas jauh di sudut mata. Jiwa kian terpisah, makin sengsara. Oh, sesalan datang meragut hati pedih. Tak mungkin dapat dilupa, segala yang kita bina hancur akhirnya. Sampai masaku teringat segala pahit menikam rasa. Hening semalaman ku dipusat